IKUA. Okey, Assalamualaikum dan juga selamat petang kepada pelajar-pelajar cikgu. Hari ini cikgu akan teruskan kelas kita untuk tingkat awak tingkat berapa meh? 4 ke 5? 4, 20, 21. Dan jadual kita jatuhnya hari ni kita kena buat mata pelajaran sains. Mata pelajaran sains cikgu dah buat persiapan sebab sebelum ni masa kita belajar dekat kelas bersemuka, masa Amir ada, Farhan ada, lepas tu Muslim ada, lepas tu Sarah ada, kita dah belajar bab ni panjang lebar masa kelas bersemuka. Cumanya hari ni cikgu akan buat flashback je. Daklah sedikit macam kita buat kelas masa mula-mula. Masa kelas mula-mula tu cikgu detail sangat sebab cikgu nak introduce, cikgu nak buka minda awak sebab benda baru. Awak tak pernah tengok, awak tak pernah dengar, awak tak pernah tahu. Jadi cikgu kena betul-betul tekankan. Tadi ni kali yang kedua, cikgu harap dah ada sedikit pemahaman yang kita dah belajar masa kelas bersemuka tu boleh membantu kita. Mungkin dengan sekitar lalu ni akan ingat kita balik, lepas tu tingkatkan sikit pemahaman kita. Sebab kelas kita sejak setengah ni cikgu dah ada rancangan cikgu lah. Planning cikgu yang pertama, PMP ngajar flashback ni lebih kurang separuh daripada kelas kita. Setengah jam 30 minit hingga ke 40 minit. 45 minit. And then baki kelas cikgu akan buat latihan untuk bab 1. Cikgu dah sediakan semua bahan ni, so kita akan buat benda-benda ni bersama nanti. Okey. So masa dalam kelas bersemuka, cikgu dah pernah royak ke awak pelajar-pelajar cikgu ni. Sini cikgu nak share, nak tunjuk. Cikgu ada buku-buku teks ni. Cikgu ada buku-buku teks ni. Cikgu juga ada whiteboard cikgu. Okey, tengok sini Amir dengan Farhan. Dalam bab ni bukan bab pertama. Bab ni bukan bab yang pertama. Tahu ni bukan bab yang pertama, sebaliknya kita dah skip bab 1, bab 2 dan seterusnya, tiba-tiba kita masuk ke bab berkenaan dengan genetik. Bab genetik. Kenapa cikgu skip bab pertama tu? Sebab bab pertama tu dia lebih kepada penyiasatan saintifik dan kita perlu kepada banyak membaca. Dan hak cikgu ambil ni bermulalah dengan hak pemahaman dan perlunya kepada PMP untuk cikgu mengajar. Aduk kita genetik. Jadi sebelum kita pergi panjang lebar dalam tajuk genetik kita ni pelajar-pelajar kesayangan cikgu, cikgu nak royak dulu kepada awak apa yang perlu dipelajari dalam bab genetik. So, bila kita tahu benda ni list dia ni sedikit sebanyak dia akan membantu kita. Sedikit sebanyak dia akan membantu kita. Membantu macam mana? Dia akan buat kita ni ada border. Sempadan. Mana nak bermula, mana nak berakhir. So kita tahulah diffraction dia, susun atur dia dalam bab ni. Susun atur. Jadi lebih sistematik lah. Lebih sistematik. Bukannya main baca ikut dia, main study ikut dia. Kita tak gitu. Tak gitu. Sebab nanti awak tak tahu sama ada awak dah menguasai ataupun belum menguasai bab genetik. Okey, so cikgu nak ulang balik. Dalam bab genetik ni, perkara pertama cikgu dah list down sini. Yang pertama kita kena belajar, yang kedua, yang ketiga dan so on. Cikgu tak sempat tulis, cikgu akan buat sama-sama dengan awak. Tengok ni. Okey, dalam bab genetik kita akan belajar the whole chapter, dia hanya cakap berkenaan dengan proses pembahagian sel. Keseluruhan bab ni kita hanya fokus kepada proses pembahagian sel. Okey, kalau misalnya ni cikgu bawa balik kepada tahun-tahun sebelum okey, let's say katalah ni ialah manusia. Ni ialah manusia. Badan kita ni dipenuhi oleh sel. Sebab sel ni unit asas. Unit asas yang membentuk diri kita manusia. Dan daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki, daripada dalam badan ke luar badan, kita adalah sel. Jadi sel-sel yang berada dalam badan kita ni pelajar-pelajar cikgu, dia akan melakukan proses pembahagian sel. Dia akan melakukan proses pembahagian sel. And then bila kita tengok proses pembahagian sel, ini adalah main point, inti peti kita dalam bab genetik.
Jadi cikgu akan bawa pergi ke nombor satu. Pertama yang awak kena belajar adalah tujuan sel melakukan proses pembahagian. Kenapa sel-sel yang ada dalam badan kita daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki, daripada dalam badan sampai keluar badan, perlu melakukan proses pembahagian sel. Masa dalam kelas lepas, cikgu dah bagi explanation. Okey, tujuan sel dia berbahagi ada banyak tujuan. Yang pertama untuk growth ataupun pertumbuhan. Pertumbuhan bermaksud pembesaran kita lah, tumbuh dan besar kita, badan kita. Cikgu beri contoh masa dalam kelas bersemuka kan, andai katanya average lah purata baby yang dilahirkan dalam negara kita Malaysia, berat badan dia lebih kurang 3 kilogram. And then kita dah grow, ada pertumbuhan pada badan kita. Lalu ni kita dah tingkat tepat, let's say katalah 60 kilogram badan kita. Tapak kaki daripada kecil sekecil-kecil dia ni, lah ni dah jadi tapak kaki dah saiz 9 dah tapak kaki kita. So sel-sel yang ada di kaki kita ni dia melakukan proses pembahagian untuk membentuk sel baru dan menjadikan kaki kita ni develop, grow, bertumbuh. Pelajar-pelajar saya. Ni atas kaki, atas diri pun sama juga ni. Kecil ke baby, tapi lo ni dah form 4, tengok dah jadi besar. So sel-sel yang ada dalam badan kita tadi telah membahagi kerana tujuan utama adalah untuk pertumbuhan. Cikgu juga dalam kelas ni, cikgu jalan-jalan panggil cikgu kena paku, cabut isi sikit. So bila cabut isi tu, sel tu telah rosak flash daging tu. Jadi sel yang ada dekat tangan cikgu lagi akan melakukan proses pembahagian sel. Iaitu untuk gantikan sel yang rosak. Sel yang rosak. Pelajar-pelajar kesan cikgu, ada beberapa lah list yang kita kena tengok. Tujuan sel yang ada dalam badan kita ni perlu membahagi. So bila kita dah tengok offset dalam bab genetik, tujuan integriti dalam bab ni kita kena belajar the whole chapter, dia hanya cakap tentang proses pembahagian sel. And then kita dah tahu apa sel perlu membahagi. Cikgu pun pergi ke yang kedua. Kita wadah dalam kelas ni iaitu jenis pembahagian sel. Jenis pembahagian sel. Kita dah tahu sel perlu membahagi. And then sel nak membahagi macam mana? Sel nak membahagi ada dua cara. Yang pertama, sel boleh membahagi dengan cara mitosis. Dan yang juga cara kedua, sel boleh membahagi dengan cara meiosis. Okey, cikgu sebut je mitosis gini. Cikgu sebut je meiosis gini. Hakikat dia, okay. Mitosis ni bawah dia panjang lebar lagi kita kena belajar. Bawah meiosis ni kan banyak benda lagi yang kita kena ngaji sebenarnya. Masa dalam kelas lepas, okey, cikgu akan stop dulu nombor 3, cikgu akan sebut dulu tentang mitosis dengan meiosis, pelajar-pelajar cikgu. Okey, so kalau cikgu sebutlah ke awak tentang apa saat ni proses pembahagian sel, cara yang pertama, mitosis. Okey. Ni hak daripada sini ni, cikgu nak hurai hak ni saja sebab dia panjang lebar bawah ni. Jadi cikgu waktu ambil hak baru sini, cikgu akan cerita panjang lebar berkenaan dengan proses pembahagian sel secara mitosis saja. Okey, yang pertama, sebelum kita buat ni, kita bawa balik fikiran kita. Sel tadi yang mencipta manusia. Jadi setiap daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki, daripada dalam badan sampai keluar badan, penuh dengan apa badan kita? Sel lah. Dari segi gambar aja, masa tingkat satu mula kita dah belajar ni ialah sel. Ni ialah sel. Ada gapo dalam ni, membran sel, nukleus dan sitoplasma. Cikgu pun bawa sel di sini ni. Proses pembahagian sel secara mitosis. Jadi mana selnya? Okey, cikgu buat sini ni. Ni ialah sel. Sel ni lah yang nak membahagi dan dia nak membahagi dengan cara mitosis. Kalau ni sel, kita dah belajar kelas lepas ni, okey, kulit dia ni nama dia membran. Membran sel. Okey, ibu pejabat dalam ni diberi nama nukleus. And then bitik-bitik cecair macam jelly dalam ni diberi nama sitoplasma. Sitoplasma. So ada 3 perkara dalam ni. Untuk mengaji tentang proses pembahagian sel,
cikgu abaikan. Cikgu wak lolok tok nampak membran sel, cikgu wak lolok tok nampak sitoplasma, cikgu fokus kepada nukleus. Jadi cikgu ambil nukleus saja cikgu nak tok ni. Cikgu nak ambil apa? Nukleus saja nak tok. Okey. Hak lain kita pandai. Hak lain kita pandai. Buatkan daya tak nampak untuk mempermudahkan kita belajar. Cikgu pandai balik semua. Cikgu hanya nak buat nukleus. Masa dalam kelas lepas kita buat dah ni, cuma lah ni nak flashback je. Takut awak lupa. Takut awak lupa. Tengok ni. Hak cikgu buat ni, bulat cikgu ni bukan lagi membran sel. Tapi ini adalah nukleus semata-mata. Nukleus semata-mata. Kalau cikgu buat hak luar ni, barulah kita ada membran sel sitoplasma. Tadi cikgu abaikan hak tadi. Okey, pada peringkat permulaan, nukleus dinding dia ni legap. Pada sebelum nak berlaku proses pembahagian sel secara mitosis dinding nukleus legap. Legap ni maksud dia tak nampak gapo duk dalam. Dia warna hitam. Dia ni warna hitam. Bila dah jadi warna hitam belajar ke cikgu, pada ni pada biasa standard ada gapo-gapo. Okey, kita panggil peringkat yang pertama. Peringkat yang pertama ni kita usah sebut peringkat pertama lah. Sebelum peringkat pertama, kita panggil interfasa. Interface. Interfasa. Fasa yang daripada tak ada gapo-gapo nak berlaku kepada mitosis. Gapo yang berlaku? Tengok cikgu tunjuk. Gapo yang berlaku kepada dinding nukleus ni. Dinding nukleus yang asalnya legak, sekarang dia dah jadi gapo tu? Sekarang dinding dia tu daripada hak legak, dia dah mula jadi, tengok cikgu tunjuk transparent. Dia dah jadi transparent. Transparent ni maksud dia cikgu boleh tengok apa yang ada dalam nukleus. Cikgu boleh tengok apa yang ada dalam nukleus. And then bila cikgu nampak benda dalam, cikgu akan nampak berbenang-benang halus. Dan duduk berselirak dalam nukleus. Sebab bila mana jadi transparent ni, bila nak bermula proses pembahagian sel. Kalau tak nak berlaku proses pembahagian sel, kita tak akan nampak benda ni. Okey, ni ialah bebenah-bebenah halus yang panjang yang berselirak. Kalulah cikgu buat tubik bebenah-bebenah halus ni kan, cikgu boleh label. Nama bebenah-bebenah halus ni cikgu dah royak masa dalam kelas lepas. Cikgu kata, apa bebenah-bebenah halus ni pelajar cikgu? Cikgu bagi nama ni. Nama dia kalau misalnya awak teringat, sebut sekali dengan cikgu ni. Kromatin. Nama dia hak berselirak bebenah halus ni ialah kromatin. Kromatin ni kalau cikgu ambil, cikgu zoom besar kromatin ni kan. Tengok cikgu zoom besar ni. Cikgu akan nampak dalam ni satu struktur yang sangat menarik pelajar-pelajar cikgu, dan kita kenali tengok dalam kromatin ni. Dalam kromatin dia ada satu struktur sini. Okey, duduk jelas-jelas dalam kromatin ni, yang membentuk kromatin diberi nama DNA. DNA. Kalau cikgu buka buku teks awak boleh tengok mana DNA kita. Cikgu tak suka cikgu nak tunjuk contoh je ni. Nak tunjuk contoh je. Okey. Sabar. Sabar. Okey, belajar kesayangan cikgu. Tengok ni. Tengok ni. Okey. Ni gene. Gene ni cikgu nak bagi tahu, dia ada sekali dengan DNA dan dia ada kromosom. Jadi cikgu nak bagi tahu, kalau ni belum ada benda ni. Benda ni belum ada. Cikgu cakap kromatin. Nak tengok kromatin. Okey. Cikgu cari kromatin lagi. Okey cikgu. Okey, tengok ni. Ni
Chromatin berselirak. Neh, kalau pelajar cikgu tengok ni ialah chromatin. Kalau misalnya lah awak tengok balik dalam dua ni cikgu, ni ialah chromatin. Dalam chromatin ni ada satu struktur DNA. Dalam DNA ni pula, DNA ni macam bekas ni, dia ada gen. Gen ni gapo cikgu? Gen ni ialah maklumat. Neh, maklumat tentang diri kita yang dia simpan ni. So sini gen, mungkin gen untuk warna kulit, warna kulit putih, warna kulit hitam. Dia duduk dalam apa? Dia duduk dalam DNA. DNA duduk dalam apa? Duduk dalam kromatin. Kromatin disimpan oleh siapa? Oleh nukleus. Okey, ni peringkat pertama. Masa peringkat yang keseterusnya, pelajar-pelajar cikgu. Apa yang berlaku? Tengok ni, cikgu sebut ni. Kromatin tadi, dia mula buat penyusunan. Penyusunan. Masa dalam kelas lepas kita buat ni, dia jadi apa? Pendek dan dia jadi tebal. Dia jadi pendek dan tebal. Dia mula shock diri dia. Dia susun. Memendek dan menebal. Tengok apa yang jadi pada diri dia ni. 1, 2, 3, 4. Neh, jadi 4. Neh, jap cikgu nak guna marker lain. Nak guna marker lain. Tengok neh. Cikgu boleh tunjuk ke awak semua pelajar-pelajar cikgu. Ada 4. Bila dia asalnya kromatin, buat melakukan proses penyusunan diri dia, dia jadi pendek dan makin tebal. Dia dah berubah nama. Dia bukan lagi jadi nama kromatin, sebaliknya dia mula jadi benda baru dan diberi nama kromosom. Ada setengah panggil kromosom. Kromosom pun betul, kromosom pun betul. Tak jadi masalah. Okey, ni yang peringkat seterusnya lah. Bila mana dah jadi proses penyusunan, dia dah shock diri dia jadi pendek dan makin tebal, nama barunya kromosom. Dia benda yang sama dah ni, benda yang sama. Maksud nama kromatin dia ni berselirak, panjang. Bila dah dia shock diri dia, susun diri dia jadi pendek dan tebal, benda yang sama jadi kromosom. Masih ada dalam ni apa? Masih ada DNA, masih ada gen, dan gen tadi menyimpan maklumat pelajar-pelajar cikgu. Okey, cikgu nak pergi yang peringkat seterusnya. Ingat, semasa sini kita akan ada dua kutub. Kutub ni akan bergerak dari masa ke semasa, dia akan pergi ke bahagian hujung-hujung nukleus. Tengok peringkat yang seterusnya. Okey, patut ke hak ni kan cikgu cerita asing, tapi cikgu cerita serentak sebab awak dah dengar cerita ni sebelum ni. Apa yang berlaku pelajar-pelajar cikgu? Sehingga kalau dia ni siapa ke kutub, semasa dia gerak, dia tarik tangan dia pak. Dia tarik tangan dia pak. Bila sampai ke hujung-hujung, akan ada 4 jalan. Akan ada 4 jalan. Dia gerak, dia tarik. Dia gerak, dia tarik. Kalau nak tengok, dia gerak daripada sini, dia pergi situ. Daripada sini, dia pergi situ. Tapi ingat masa dia gerak, dia tarik juga tangan dia pak. Bila dia sampai ke hujung, tangan hak lain pak, tangan hak lain pak,lik kanan pak, dengan kiri pak ni dia berhubung. Bila dia berhubung, dia akan jadi apa? Tengok, kita panggil garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa. Pada waktu yang sama juga, kromosom ni kan, dia akan mengalami satu proses, iaitu proses apa? Cikgu waktu di anak panas sini, proses penduaan. Ataupun kita panggil juga duplikat. Duplikat. Maksud dia mendua ke diri dia. Awak nampak hak ni sah, dia mula melakukan proses penduaan. Hak ni double ke diri dia. Tengok. Tubik sebelah dia sah lagi. Hak ni tubik sebelah dia sah lagi. Hak ni dah ada sah tadi. Hak asal ni hak baru. Okey, hak hijau pun sama akan mengalami proses yang seterusnya penduaan. Dia pun jadi dua. Dia pun jadi dua. Asal nama kromosom, bila dia mengalami proses penduaan, sekarang ni dengar, bila dia dah mendua ke diri dia, dia orang mula diikat. Akan ada pengikat dia orang ni. Pengikat dia orang. Pengikat dia orang ni kalau cikgu label nama dia sentroma.
Sentroma ni pula, center lah. Dia duduk tengah. Ni sentroma ni. Garis putus-putus. Sentroma ni pula akan tarik dia orang ni pergi ke tengah-tengah. Tengok ni, nama baru. Bukan lagi kromosom. Kromosom sebelum melakukan proses penduaan. Bila dah jadi proses penduaan, dia duduk sini. Mendua, dia jadi kromatik. Dia jadi kromatik. Pelajar-pelajar cikgu ni. Okey, tengok. Kromatik yang berpasang-pasangan tadi yang diikat oleh sentroma, mula ambil kedudukan dia atas calon dia masing-masing. Tengok hak warna hijau dari bawah cikgu ni. So, dua kromosom diikat oleh sentroma, nama kromatik. Tengok. So, dua kromatik. Dua kromatik. Lagi, tengok ni. So, dua. Pelajar-pelajar cikgu, apa yang duduk tengah? Sebab tengah ada sentroma. Dan yang mengikat kromatik juga adalah sentroma. Sentroma ni akan ditarik ke garis tengah-tengah. Cikgu sambung. Apa yang berlaku ke perikat seterusnya? Perikat seterusnya yang berlaku dalam nukleus pelajar-pelajar cikgu. Tengok ni. Cikgu nak tunjuk bila mana sentroma mula hilang. Ni sentroma hak diikat dia orang ni mula hilang. Bila hilang dia tak diikat, kromatik ni tak diikat. Kromatik berubah kembali menjadi nama kromosom dan dia mula gerak di ke kutub masing-masing. Okey, hak ni duk sini dah nak jalan lagi kau ni. Hak ni duk sini dah nak jalan lagi kau ni. Sama ni, ada dah tengah tu sebab dah diikat. Pengikat dia hilang. Pengikat dia tu dah mula hilang. Jadi cikgu nak bagi tahu dia orang mula bergerak ke kutub masing-masing. Dia orang mula bergerak ke kutub masing-masing. Seterusnya, apa yang berlaku? Dia orang pun siapa? Dua. Hak warna hijau daripada bawah. Warna hijau daripada bawah. Warna merah. Hak atas ni, dua ni. Mari juga. Dua. Jadi dah sampai ke hujung-hujung. Dan apa yang berlaku kepada nukleus, dia mula cekik. Bila dia cekik, ingatlah ni nukleus luar dia ni masih ada membran sel. Membran sel pun sama cekik juga. Putus akan jadi kan. Tengok ni. Nukleus. Dua, tiga, empat. Patut warna hijau dua ni ni. Cikgu tukar. Patut warna hijau dua, warna merah dua. Macam hak asal dia. Ni. Macam hak asal dia ni. Okey, ni nukleus. Kalau cikgu sebut sikit lagi, membran sel pun sama juga bahagi. Membran sel pun sama juga bahagi. And bila dah siap kan, kulit dia ni kan, jadi legak balik dan hak ni pun akan jadi berselirak balik dalam ni. Berselirak panjang mula macam hak asal, lepas tu dia pun kembali menjadi legak. Kita pun tak nampak dah hak dia. Okey, bila siap semua ni proses-proses ni, pelajar kena tahu pula kan ciri-ciri mitosis. Okey, dengar ni. Mitosis ni dia akan melakukan proses pembahagian sel. Sel gapo yang akan melakukan proses pembahagian sel secara mitosis, iaitu sel soma. Ataupun setengah buku dia panggil somantik. Gapo somantik ni? Ania somantik daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki, daripada dalam badan sampai keluar badan. Semua sel dalam badan kita panggil sel soma. Ni sel soma. Kecuali sel pembiakan. Pembiakan bukan sel soma. Dan dia tak akan berlaku mitosis. Kalau cikgu potong rambut, yes, mitosis. Kalau cikgu potong kuku, yes, mitosis. Kalau cikgu cabut kulit, yes, mitosis. Jadi sel soma saja yang berlaku proses pembahagian sel secara mitosis. Selain daripada itu pelajar-pelajar cikgu nak ayat juga. Anak yang terhasil semasa mitosis adalah
2 anak. Lagi, selain daripada anak dia ada 2, anak yang terhasil sama, sama 100% dengan induk. Sama 100% dengan induk. Ni mitosis. Jadi cikgu nak tanya sikit. Allah. Farhan, mana dah ambil? Tahu. Dulu. Lama lagi tu. Itu Nasib. tadi. Allah. Nasib baik Amir Farhan ada. Kaki kat cikgu dekat sore tadi. Okey Amir. Farhan Amir dah tak ada, tinggal Farhan sore. Farhan nampak dah cikgu tunjuk panjang lebar saat ni. Nampak? Okey, lepas tu cikgu nak tanya ni. Lepas daripada mitosis kita kena belajar apa pula Amir? Amir tak ilai dah, tinggal Farhan. Farhan, kita nak belajar yang kedua pula ni. Iaitu selain daripada mitosis, apa lagi Amir? Meiosis. Amir, meiosis ni kalau misalnya hak tadi mitosis dia berlaku dalam apa? Amir? Sel soma. Bukannya pembiak. Habis tu kalau sel pembiak, dia akan melakukan proses pembahagian sel secara meiosis. Secara apa? Meiosis. Jadi cikgu akan kira panjang lebar pula meiosis. Panjang lebar pula meiosis. Okey, cuba awak tengok daripada depan. Ini pembahagian sel. Kita baru duduk sini lagi cikgu akan yang ketiga berkenaan dengan variasi. Sebelum variasi, hak ni bahan bakar dulu iaitu nanti cikgu sebut lagi. Sebelum sampai sini cikgu nak masuk sini dulu. Okey, kita nak pergi kepada meiosis. Proses pembahagian sel secara meiosis dia hanya melibatkan sel pembiakan. Ia hanya melibatkan sel pembiakan. Jadi sel pembiakan ni kalau kita bawa balik fikir kita tahu sudah, cikgu pernah mengajar dulu tentang sistem pendidikan. Sistem pembiakan. Sistem pembiakan. Kita ada sistem pembiakan lelaki, sistem pembiakan puan. Kalau hak puan kita ada, tengok ni, ovari, tiup falopio, rahim. Okey, sini tiup falopio ni dia saluran. Sini ada ovari. Ovari ni perumpamaan macam kilat, dia akan menghasilkan ovum. Ovum ni ataupun telur ni adalah sel pembiakan. Kalau ni hak puan, kalau hak lelaki kita ada testis, skortum dan seterusnya. Cikgu nak ayat testis ni macam kilat juga ovari tadi, dia menghasilkan sel pembiakan iaitu sperm. Jadi ovum dan sperm adalah sel pembiakan. Sel pembiakan ovum dengan sperm akan melakukan proses pembahagian sel secara meiosis. Secara meiosis. Okey, cikgu ambil sel dia, cikgu pun tunjuk ke pelajar cikgu. Tinggal pelajar sore je lah, pelajar-pelajar tak ada. Farhan, cikgu nak tunjuk dulu bagaimana sel proses pembahagian sel secara meiosis. Okey, ni cerita kita ni. Yang pertama, cikgu ada sel. Dan kena ingat, ni hanyalah sel apa ni? Cikgu dah sebut tadi ni. Sel pembiakan. Pembiakan. Okey, masih sama. Kalau sebelum nak berlakunya, ia ni legak. Okey, ni nukleus ni cikgu dah buat. Membrana sitoplasma cikgu buat. Ni hanyalah nukleus ni. Ni nukleus terus cikgu beri. Bukan lagi membrana dan juga sitoplasma dan nukleus. Ini hanya nukleus semata-mata. Tingkat yang pertama sama macam tadi. Apa yang berlaku, dinding dia ni akan jadi transparent. Cikgu akan nampak kromatin yang berselirak panjang lebar duduk dalam ni. Lepas pada tu dia pun buat proses seterusnya, dia shock diri dia. Satu, dua. Sini sama lagi ni. Sini sama lagi. Dia akan ada tempat berbeza nanti. Dia akan ada tempat berbeza. Mana tempat berbeza? Okey, tengok ni. Sini ada kutub dia. Kutub dia mula gerak masing-masing ke hujung-hujung sel. Farhan dia pergi ke hujung sel ni, dia pergi ke hujung sel ni. Ingat dia bawa tangan dia. Tapi tangan dia mula berbeza. Sini akan ada perbezaan yang pertama.
Perbezaan yang pertama. Kalau kita tengok tangan yang dia bawa sini ada berapa sini ni? Ada 4 ni. So 2, 3, 4. Berbeza dengan hak ni. Meiosis dia hanya ada berapa tangan? 2. Dia tu Dua. pergi ke kutub. Bagus. Pergi ke kutub dia ada erat 2 tangannya. So. Nampak? Ameh, hak ni ke? Farhan, hak ni ke? Kromating. Nama apa sini cikgu sebut tadi? Kromating. Ni ada. Kromating. Bila dah dia jadi pendek, proses apa sini? Penyusunan. Penyusunan. Dot lagi, bukan kromatik. Apa sini? Kromatik bila jadi 2 gini. Sebelum kromatik, nama apa? Kromosom. Kromosom. Bila dia mengalami proses penduaan, sorry, guna marker merah. Sekejap. Hak ni akan jadi warna merah. Hak ni akan jadi warna merah nanti ni. Okey, sekejap. Merah so. Dia mengalami proses penduaan, Hak ni warna hijau juga mengalami proses penduaan. Mengalami proses penduaan. Dan ingat tengok ni, dia duduk ni susunnya dia lain. Bila dah nama kromosom tak ada dah, bila dah mengalami proses penduaan, nama baru kromatik. Awak sebut dah saat ni kromatik ni dia ada sentroma dia. Kromatik dia ada sentroma yang mengikat dia. Dan kalau misalnya masa mitosis dia ada jalan 4, sekarang dia ada jalan 2 je. Jadi hak 4 kromatik ni dia akan duduk 2 pada satu jalan. 2 pada satu jalan. Saya guna lukis hijau, tengok hijau. Merah pula. Dia terpaksa duduk gitu sebab ada 2 jalan. Bukan macam mitosis. Tengok dia silet. Merah. Jadi sini kalau cikgu zoom besar ni waktu big ni hak merah bawah ni silet dengan hak hijau. Okey, proses ni tengok dia silet Proses ni cikgu panggil proses ni namanya ialah pindah silang. Ni proses ni. Okey, sini pun ada pindah silang, sini pun ada pindah silang. Bila dia dah selesai gini, tengok cikgu tunjuk hak ni dengan hak ni akan pergi ke kutub dia. Hijau dengan hijau akan pergi ke kutub dia. Apa yang jadi ke warna merah sekarang? Tengok apa jadi warna merah sebelum dia pergi ke kutub dia. Hak sebelah tu memang merah belakang. Hak ni dia jadi sekerak merah, sekerak hijau. Hak sebelah ni merah belakang. Farhan, sekerak ni hijau ada dengan merah. Dia kahwin. Tengok Sebab apa dia kahwin tu? Sebabnya dia ambil tadi masa pindah silang. Kita panggil cross section. Rupa agak hak hijau. Hak hijau. Contoh hak hijau ni tak terlibat ni. Memang hijau belakang. Hijau ni sekerak. Hijau ni pun sekerak. Hak ni hijau penuh. Sekerak. Okey. Sekerak tu dia kahwin dengan siapa? Dia akan jadi merah. Masa pindah silang dia ambil pada merah ni. Sekarang dia pecah dulu. Tengok ni. Farhan, dia pecah ni. Dia pecah, dia jadi 2 butir. Tengok cikgu bawa ke sebelah ni Dia jadi berapa butir? 2 butir. Tengok sutir 2 butir. Hak sini berapa ni? Tengok. Cikgu buat sekali je tengok. Tengok. Hak ni dengan hak ni. Hak lain ni pula hijau. Tapi dia ada merah-merah tadi hak ni pula ambil dah Farhan dia pecah pula nanti. Hak ni dia pecah pula. Hak ni akan pergi sutir sini. 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 So anak, 2 anak, 3 anak, 4 anak. Tapi ingat anak ni nanti akan ada merah dan jadi hijau sikit-sikit. Hak ni hijau belakang. Merah hijau sikit. Hak ni hijau. Ada merah-merah sikit. Jadi kalau misalnya hak ni ialah meiosis,
Yang pertama kita kena tahulah ciri-ciri proses pembahagian sel secara meiosisnya. Yang pertama hanya pada sel pembiakan. Macam cikgu bagi tahu tadi. Katalah ni seorang-orang meiosis tak berlaku lain, dia hanya berlaku semasa proses iaitu seksual sahaja. SEK, seksual sahaja. Meiosis. Dan anak yang terhasil semasa meiosis ialah pak. Anak yang seterusnya, anak akan ada kelainan. Cikgu tulis saya sikit, cikgu jaga tulis saja. Anak akan ada nanti apa? Anak nanti akan ada kelainan. Kelainan ni Farhan, Farhan, kelainan ni bermaksud nama lain dia Farhan, variasi. Variasi bermaknanya kalau hak di sebelum ni tengok anak sama satu patut dengan induk, sekali anak tak sama lagi satu patut dengan induk sebab dia ada cross section. Dia ada cross section. Okey, cikgu nak sambung peringkat yang seterusnya. Farhan, cikgu nak tanya, ni seorang-orang lelaki, ni seorang-orang puan. Ingat tak masa dalam kelas cikgu tunjuk gini Farhan? Orang puan pakai tudung. Ingat tak? Okey, orang lelaki kan cikgu boleh tunjuk gambar dia gini. Kalau cikgu kasih tunjuk gambar gini, kan cikgu nak tunjuk gambar apa? Gambar kromosom. Gambar apa Farhan? Kromosom. Seorang manusia, cikgu tanya, berapa bilangan kromosom? Awak ingat tak awak cari kucing tu? Bilangan kromosom dia berapa? Tak ingat dah. Awak WhatsApp cikgu kan? Lah. Okey, cikgu sebut. Okey, cikgu sebut Farhan Tengok Tengok. Sekali lagi. Okey, cikgu sebut boleh Cikgu continue dengan kelas. Tengok apa cikgu nak tulis Kalau ni manusia sempurna dia akan ada 44. 44 ni kromosom soma. Tambah dengan X, ni lelaki, XY. Total dia berapa? 46 46 baru cukup jadi seorang-orang. 44 untuk ciri-ciri badan dia. Hak dua ni pasangan yang terakhir XO, YSO, 44, 45, 46. Hak ni menentukan jantina. Hak ni kita buat ni sexual. Sex. Supaya juga seorang puan 44 adalah fizikal dia. XX adalah hak ni mitosis, hak ni meiosis. Ni seksis. Bagus. Okey, kucing ada berapa? 16 tak? 16 betul. Okey, dengar manusia. Kalau setengah orang dia tak sebut 44 setengah cikgu disebut 22 pasal. Dah 1 pasal sama dengan 2. Kalau 22 pasal 44 serupa je. Kalau misalnya soalan sebut tentang pasal 22 pasal, tambah pasangan yang ketiga untuk jantina jadi 23 pasal. 23 pasal sekali dengan hak jantina. Tengok hak ni cikgu nak mengajar persenyawaan. Persenyawaan. Bila mana ni seorang lelaki, bila mana ni seorang perempuan, dia ada gapo tadi? Tengok sel pembiakan ovum dengan sperm. Ovum dengan sperm yang ada pada lelaki dan ada pada perempuan. Tengok lelaki dia 44. Hak ni ciri fizikal badan dia, bentuk tubuh, mata, warna semua. Hak ni pula jantina. Seorang-orang tapi dalam sperm dia tak masuk belakang. Supaya juga 44 fizikal, XX adalah jantina, seks dia. Cuma dia tak masuk belakang. Farhan, dia masuk dalam sel pembiakan dia. Tengok sel pembiakan 22X 22Y. Kita dah buat dalam kelas baru ni 22X 22X. X. Mana ada orang perempuan Y? Orang perempuan semua XX. Orang lelaki je dia ada Y. Okey, tengok cikgu nak tunjuk.
apa yang berlaku pada hasil dia, result dia. 22X. Result dia, bila sperm ni daripada lelaki bersenyawa dengan ovum ni, anak yang diperolehi 22 jadi 44. 44X, 44X, X. Anak kuih. Okey, tengok lagi. Sperm ni bersenyawa dengan ovum ni. 44XX masih anak kuih. Sperm ni bersenyawa dengan ovum ni. Lepas Anak kuih ku anak lelaki. anak lelaki. Anak lelaki. Lelaki. Anak lelaki. Bagus. Okey, bagus. Farhan, cikgu nak sambung sikit lagi ni. Kalau awak boleh faham ni, alhamdulillah. Sebab ke soalan ni ke dia akan ada soalan nanti kahwin campur. Kahwin campur ataupun mix. Contohnya pokok tinggi dengan pokok rendah. Kita belajar kelas lepas, ingat tak Farhan? Okey, tapi cikgu tak sihat di sini lagi. Cikgu Ingat. ya. Kenapa Farhan? Boleh? Boleh. Sambung, Okey. Cikgu nak pergi ke sikit lagi, Farhan. Cikgu nak pergi ke sikit lagi sebelum cikgu buka soalan cikgu dah siapkan awal-awal tadi. Okey. Tengok cikgu nak tunjuk ni. Bila mana hak kelas lepas. Ingat tak kawan kita dia ada sepupu yang penyakit nama sindrom Down tu Proses kalau macam Muslim kata cikgu sepupu saya tu kan dia ada sindrom Down. Apa penyakit masuk dia tu? Okey, so cikgu akan bagi tahu ni. Okey, tengok ni. Bila proses pembahagian sel tadi sempurna, tak ada masalah ni. Kalau misalnya proses pembahagian sel tidak sempurna. Okey, bila tak sempurna akan ada masalah. Masalah ni kita akan tengok dari segi masalah gen dan selagi ialah masalah dalam kromosom. Dan masalah tadi kan kita panggil mutasi. Mutasi gen ada, mutasi kromosom. Farhan, awak ingat baik ni seorang manusia. Lelaki sebagai contoh ni. Dia ada kromosom dia 44 XY. Kalau cikgu buat dari segi gambar ni pasangan yang pertama, pasangan yang kedua, pasangan yang ketiga, kromosom dia tadi. Kita buat tadi. Dia ada 23 pasal. Dan pasangan yang terakhir sini hak menentukan DNA sama ada X atau Y. Okey. Masalah yang pertama, masa berlakunya proses pembagian mutasi gen. Bilangnya kromosom molek 23 pasal ataupun 40 ni. 44, 45, 40 ni. Cukup komplit sini. Cumanya dalam ni yang bermasalah. Dalam kromosom ni yang bermasalah. So hak ni kita nak kena tengoklah ni. Hak ni dia ada nama penyakit dia. Contoh buta warna, albino. Lagi kita ada banyak lagi lah senarai-senarai ni. Lepas tu sini pula kromosomnya yang bermasalah. Gen hak duduk dalam tu molek kromosom tu bermasalah. Kalau ni seorang orang lelaki sepatutnya dia ada 40 ni 40 ni. Kalau cikgu susung ikut pasangnya 23 pasal. Apa yang bermasalah? Kromosom dia bermasalah. Jadi contoh kromosom dia tu lebih. Bukan lagi 40 ni, sebaliknya 47. Lebih so yang ekstra ni tak tahu duduk mana lebih. Nanti kita kena carilah. Kalau lebih bawah dia ada sindrom kena. Kalau misalnya lebih datang ni ada nama sindrom Down. Cuma masa dalam kelas lepas cikgu katakan nama penyakit kromosom ni, mutasi kromosom ni bermula dengan nama sindrom. Okey, ni hak kelas lepas. Okey, sekarang cikgu nak tunjuk ke awak pula berkenaan dengan satu bahan yang cikgu dah sedia untuk kita belajar. Tengok sini. Ni buku teks Tengok cikgu dah buat ni buku teks. Ni hak latihan. Ikat tepak
Sains bab 1. Okey, cikgu ada beberapa soalan lah. Okey, ni yang cikgu akan guna pakai nanti. So, kita akan cuba jawab sama-sama. Farhan, boleh tak Farhan? Kita nak cuba jawab soalan sikit. Boleh. Boleh Okey, tengok cikgu nak tunjuk. Nak ambil gambar. Cikgu cari dalam desktop. Dekat latih cikgu. Dekat tepak sains bab 1 soalan nombor muka surat pertama. Alamak, tak jadi. Okey, dah jadi. Okey, tengok baik ni benda yang kita nak ngaji lah. Okey, Farhan, nampak tak dengan jelas? Nampak. Boleh baca Boleh baca baca sekali dengan cikgu Baca sekali dengan cikgu. Boleh. Okey, tengok. Teruskan. Hak ni proses pembahagian sel. Hak mula-mula. Maklumat berikut menunjukkan ciri-ciri bagi bahan X. Dia tak sebut ke apa. Dia kata bahan X. Apa ciri-ciri? Struktur perbenaan halus, wujud secara berpasangan di dalam nukleus setiap sel soma. Apakah bahan X? Pak. Kromosom. Okey. Hak struktur berbenah halus tu kromosom. Okey, kita buat rujukan. Tengok struktur berbenah halus, wujud berpasangan di dalam nukleus. Berpasangan. Ni maksud dia. Dalam setiap sel soma. Sel soma awak tahu dah kan dia sebutkan apa tadi kan? Farhan, semua benda tu, semua benda ni sangat penting Sorry. Semua benda maklumat ni ke Farhan, dia tak koyak saja ni Dia tak koyak saja-saja. Okey. Struktur berbenah halus. Lepas tu wujud secara berpasangan. Bila dalam keadaan berpasangan, wujud secara berpasangan. Kalau berpasangan tengok kita belajar tadi selepas mengalami proses penduaan. Dia ni kalau tak sebut secara berpasangan ni nama apa? Faham? Cikgu lupa. Kromatik. Kromatik. Dan yang membentuk kromatik iso-soso ni diberi nama kromosom. Itu kromosom. Kalau misalnya cikgu tak sebut dia duduk secara berpasangan, cikgu kena sebut kromatik. Tapi dia sebut situ perkataan dia wujud dalam berpasangan. Bermaksud kromosom yang wujud secara kalau misalnya cikgu kromatik tak payah sebut kromatik ni. So kromatik dia terdiri daripada kromosom. So kromosom ni lah yang berpasangan. Kromosom ni lah yang berpasangan diberi nama kromatik. Kalau misalnya cikgu tanya kalau cikgu tanya ni DNA ni cikgu tunjuk dalam buku test DNA. Nama DNA sebenarnya panjang lebar. Nama DNA asid. Ni tengok kita ada nama yang panjang untuk DNA. Asid deoksiribonylate iaitu DNA. DNA. So DNA ni duduk mana kalau kita belajar kelas lepas? Masa dalam kelas lepas kita belajar DNA ni duduk mana? Tengok balik kepada kita mula. Tengok sel kita mula. Tengok sel kita mula. DNA dia duduk dalam apa? Kromosom ataupun kromatik ataupun kromatin. Benda yang sama je kan? Bila duduk berselirak nama kromatik. Bila dah ada jadi gini pendek kromosom. Bila dah diikat molek diberi nama kromatik. Dalam dia orang ni ada apa? Ada DNA. Dalam DNA ada gen ni maklumat. Jadi tengok baik awak sebut. Struktur berbenah halus betul, berpasangan betul. Jadi kita tak boleh ambil hal ni. Sebab dia ni duduk tak ada berbenah halus. Dan dia tak ada pun secara berpasangan.
kromosom, jawab pen kita. Jeng pula orang mana? Jeng pula duduk dalam DNA. Dia dalam apa? Kromosom ko, dalam kromatik ko, Tiga-tiga. tiga-tiga. Mengandungi apa? Dia mengandungi DNA dan dalam DNA mengandungi gen, dalam gen ada maklumat. Good. Okay, apa dia ni? Nukleotide. Tengok duk mana benda ni. Awak boleh cari nukleotide untuk pembelajaran kita. Tengok tu. Setiap unit nukleotide terdiri daripada 3 komponen iaitu gula bersama glukosa. Ni ialah apa? Ni adalah tengok ni yang membentuk DNA. Yang membentuk DNA. DNA terdiri daripada unit asas iaitu nukleotide. So cikgu nak bawa fikiran awak mula ni. Dengar. Ni bekah. Bekah ni diberi nama DNA. Dalam bekah ni ada gen. Dan bekah ni DNA dicipta daripada nukleotide. So dia juga bukan jawapan kita. Dia juga bukan jawapan. Baca soalan nombor 2 pula tu. Cikgu nak tengok kawan kita baca. Farhan, cuba baca soalan. Cikgu nak dengar. Okay. Rajah berikut menunjukkan struktur sel. Bagus, merujuk kepada satu sel. Lepas tu cikgu pun ayat ya. Okey ke tak? Tak apa, kalau tak boleh cikgu mic dia cikgu proceed je. Takut awak bermasalah hari. Boleh. Rajah berikut menunjukkan struktur suatu sel. Sel gapo tak tahu ni. Okey, sama ada dia ni sel soma ataupun seks. Sama ada sperm ataupun ovari. Bagus Okey, tengok ni nukleus. Dalam nukleus ada apa? Pembenih halus. Dalam pembenih halus tengok ni. Apakah fungsi X menghasilkan sel baru? Mana X? Apa tu X? Dan X ni diberi nama apa? Kromosom ko, kromatik ko, kromatin ko. Ayat cikgu. Kromatik kena ada 2. Ada sentroma. Cikgu bawa balik fikiran awak Tengok ni. Sini. Dia duduk sini. Duduk sini. Kalau misalnya abang nak tengok kalau buku teks, cikgu boleh guna buku teks Tengok. Lihat cikgu sebut tadi ni. DNA tu. Warna merah. Okey, tengok. Kalau misalnya kromatik bila ada sentroma, ni kromosom. Ni kromosom storage. Ni pasangan dia. Tapi cikgu nak tunjuk daripada awal. Mana daripada awal dalam dia. Okey, dah terlebih dah. Tak jumpa cari dalam ni. Tak apalah, nanti cikgu cari lagi untuk awak Nanti cikgu tunjuk lagi ke awak faham. Nanti cikgu explain lagi. Okey, sini fungsi X. X ni merupakan kalau kita belajar lah ni adalah DNA lah. DNA. So cikgu nak sambung untuk menghasilkan sel baru untuk membawa maklumat genetik paling cepat. DNA ni macam bekas dalam ada maklumat tank. So untuk menentukan ciri individu bukan DNA, sebaliknya kalau ni yang menentukan maklumat iaitu ciri. Mengawal mitosis bukan, meiosis pun bukan. Mengawal mitosis dan meiosis ialah
sel nukleus hak besar, bukan dia semuanya sekali. Hak ni terlampau umum. Ni terlampau umum. Cikgu tak boleh terima sebab umum sangat. Proses pembahagian sel yang melibatkan penambahan bilangan sel dikenali sebagai sudah. Proses pembahagian sel yang melibatkan penambahan bilangan sel dikenali sebagai kunci dia. Mitosis pembahagian sel, meiosis pembahagian sel. Dua ni garanti salah dah. Mutasi ni bila mana proses pembahagian sel tadi tak sempurna. Variasi ni dia ada dalam proses pembahagian sel secara meiosis. Yang mana anak tak sama dengan induk. Tak boleh terima dua ni. Okey. A ke B, Farhan? B untuk membawa maklumat ke genetik. Lagi sekali, proses pembahagian sel yang melibatkan penambahan bilangan sel dikenali sebagai. Okey, jawab apa kita cepat? Untuk Mitosis ke? antara B dengan D untuk membawa maklumat ke genetik ataupun untuk mengawal meiosis dan Bagus. Okey, cikgu nak pergi yang ke seterusnya. Cikgu nak pergi yang ke seterusnya. Nombor 4 pula. Farhan, nombor 4 ni. Nombor 4 Lala ni. Rajah di bawah menunjukkan proses P yang berlaku dalam meiosis. Proses ke apa cikgu tunjuk ni tadi ni? Proses ke apa, Farhan? Proses persilangan. Pindah. Meiosis. Pindah ke apa ni? Meiosis dan proses pindah silang. Adalah pindah silang. Sebab apa pindah silang itu nanti akan ada dan dia akan menjadikan apa? Variasi. Apa kita tahu ni proses pindah silang. So fungsi dia, kepentingan dia. Apakah kepentingan proses P? Okey, tengok. Untuk menghasilkan variasi dalam manusia. Sangat betul. Sangat betul. Untuk mengawal pembahagian sel, kita tak boleh terima. Untuk menentukan jantina, bukan. Salah satu kaedah pembahagian aset, salah. Sebab dia adalah seks. Ni salah. Kita terima jawab A. Kenapa jawab A? Sebab dia adalah menyebabkan variasi kelainan. Iaitu, tengok. Tengok, sel anak tak lagi sama dengan induk. Untuk menghasilkan variasi dalam manusia. Bagus. Okey, kita sambung sikit lagi. Tengok cikgu sebut. Sel kulit tikus mengandungi 20 pasal kromosom. Lalu sebelum cikgu tanya baru ni kucing ni hak dia adalah di tikus. 20 pasal. Maknanya 40 bilangan kromosom. 40 kromosom. Berapakah bilangan kromosom dalam kami tengok tikus? Kami hak mana? Tengok ni, Farhan. Tengok ni. Ni apa ni? Sekejap ni, cikgu tukar makan. Langsung nampak sikit. Okey, ni nama dia ni. Semua ni adalah gamet. Hak bawah ni. Semua ni ialah zigot. Semua ni adalah zigot. So, kalau misalnya gamet, dia ambil separuh daripada induk. Nampak tak? Zigot dah jadi penuh balik ni. Tengok ni. Tengok ni. Sorry. Okey. Ya, tikus ada berapa? 20. Manusia ada berapa? 40 ni. 40 ni sekali dengan jantina ada. Hak dia masuk berapa? 22 X. Masuk dia berapa ni? 23. 22 tu X ni ni. 20 kalau misalnya lelaki tak, XY ni. 22 X, 22 Y. Dah 22 ni jadi berapa? 23. Boleh terima tak? Ni tengok balik. Berapa ni? 22 dah Nisa ni. Nisa ni. 22 tambah Nisa 23. 22 Y. Nisa 23.
44 kali sini 44, 45. 44, 45, 46, 44, 45, 46, 46 sebenarnya. Sebab jadi 23, 23. Kalau misalnya hak tikus, kita tengok hak tikus lah. Tikus berapa? 20. Bila dia pindah, jadi berapa? 10, 10. Mak tikus pun nanti akan ada berapa? 20, 10, 10. Kan hak ni pada kita hak tadi diberi nama apa? Diberi nama Zika. Anak pula, sorry, gamek. Gamek. Sorry, gamek separuh-separuh. Anak pula nanti jadi penuh. Tengok cikgu tunjuk tikus tadi. Okey, ni hak ni hak ayah, ni hak ayah. Boleh kahwin. Kahwin. 20. Jadi kalau kita panggil Zika. Kalau hak atas kita panggil gamek. Gamek. So kalau gamek ada berapa gamek? Gamek ada 40. Bagus. 40. Kalau Zika 20. 20. Belum. Cikgu nak tunjuk hak lain pula. Sambungnya dia. Sambungnya dia ajak ni. Okey. Nampak tak Fahan? Cikgu nampak macam kecil sikit. Ikut je lah. Boleh Fahan? Okey, baru jelas tu. Boleh jelas? Jelas. Okey, baik. Rajah menunjukkan pasal-pasal dalam mitosis. Pasal-pasal dalam mitosis. Okey, tengok baik. Mitosis. Dan bila sebut mitosis, kita ingat lalulah. Iaitu dalam sel soma, anak dia ada 2, lepas tu sama 1%. Okey, ni step-step dia. Kalau cikgu buka balik whiteboard kita tadi, ada proses pembahagian sel secara meiosis dan mitosis. Ni mitosis kita. So, kita tengok balik, lepas tu kita buat rujukan nanti. Okey, tengok. Antara urutan fasa yang betul, hak mana hak betul Farhan? Sebut cikgu. Hak mana mula-mula sekali? P ko, Q ko, R ko, S. S mula-mula, bagus. S, cuba tengok ni. S. Kita tengok. Kita mula nampak. Bagus. Betul ni, S. Ya. Kita tengok dalam ni adanya dah disusun rata dah ni. Dah jadi pendek dan tebal. Ingat dua ni kutub. Dia akan pergi ke kutub, dia akan pergi ke kutub. Okey, lepas pada S apa pula? Lepas S apa Fahad? R. Bagus, R. Dia pergi ke kutub, dia agak tangan dia. Lepas dia agak tangan dia, tengok kromatik, ambil kedudukan masing-masing. Lepas ambil kedudukan masing-masing, sentroma dia hilang, dia pecah pergi ke kutub. Dia tak ada permulaan. Sepatutnya ada sebelum S, sepatutnya ada lepas P, tapi dia ambil tengok-tengok. S, R, lepas R, cikgu tanya, apa? Apa Farhan? Q, lepas Q, apa? P. S, R, Q.
Bagus. Bagus. QQ, Okey, PP. bagus. Nombor 7. Cuba baca nombor 7. Saya kena tengok. Raja. Ya. Raja di bawah menunjukkan suatu proses yang berlaku dalam suatu sel. Apa 7 baca yang dengar? Raja 7. Raja di bawah menunjukkan suatu proses yang berlaku dalam satu sel. Okey, proses ke apa Tidak benar tentang proses tersebut. belum tu saya tanya proses ke apa ni? Meiosis. Mitosis ke meiosis? Mitosis. Mitosis. Okey. Yang tidak benar. Bilangan kromosom dikekalkan. Benar ke tak? Betul. Benar-benar. Benar. Berlaku semasa pertumbuhan zigot. Betul ke tak? Farhan, tengok ni. Tengok ni. Cikgu tengah royak awak semua. Cikgu kata kan. Tengok ni. Okey, tengok baik. Mitosis mudah. Meiosis lebih susah. Mitosis lebih mudah. Meiosis lebih payah. Mitosis akan ada dalam meiosis. Mitosis ni dia berada dalam meiosis. Tengok cikgu tunjuk ni. Tengok cikgu tunjuk ni. Okey. Ni mitosis. Ni meiosis. Meiosis dia berlaku pada sel pembiakan. Bila mana berlaku proses persenyawaan di antara lelaki dengan perempuan, ovum dengan sperm. Tengok ni. Tengok cikgu tunjuk. Sini ialah meiosis. Sini ialah proses persenyawaan. Sini proses persenyawaan nama dia meiosis. Lepas daripada gamet ni kan, zigot ni. Lepas gamet, zigot. Zigot ni kan dah ada dalam kandungan dah. Duduk dalam perut dah. Ini bila duduk dalam perut, dia tak berlaku dah meiosis. Dia berlaku mitosis pula. Sebab tu dia kata mitosis berada dalam meiosis. Mitosis berada dalam meiosis. Meiosis bila dia buat proses persenyawaan ni je. Bila dia jadi zigot dalam kandungan, zigot tu akan develop kembang adalah mitosis. Adalah mitosis. Tolong. Jadi kalau kita tengok balik soalan kita, berlaku semasa pertumbuhan zigot. Betul. Zigot dia nak develop baby, zigot tadi nak kembali jadi baby, ni pertumbuhan dan dia adalah mitosis. So, hak ni mitosis masih betul. Mitosis masih betul. Cuba tengok soalan dalam fiksi lagi apa dia kata. Cuba tengok hak C. Setiap sel induk menghasilkan 2 anak. Betul tak? Farhan, mitosis berapa anak Farhan? Mitosis berapa anak? Sel anak soma 2 anak. Ada berapa anak? 2 anak. Dan jawapan kita ni masih benar lah. Sebabnya tengok dia kata menghasilkan 2 anak. Hak ni salah. Tidak benar. Sebab hak ni adalah meiosis. Dan kita bukan meiosis, mitosis. Okey, nombor 8 pula. Antara penyataan berikut, cikgu nak baca soalan. Antara penyataan berikut, yang manakah benar mengenai meiosis? Ni meiosis pula.
terlibat dalam pembiakan aset bagi organisma, salah. Dia seks. Dia seks. Terlibat dalam pertumbuhan, salah. Ni mitosis. Dengan kromosom menjadi separuh, betul. Kandungan genetik si anak sama dengan induk, salah. Salah. Hak ni kan, bilangan kromosom menjadi separuh ni masuk dalam gamet. Ni masuk dalam gamet. Kalau misalnya nak tengok, cikgu boleh tunjuk balik. Okey, tampak bilangan kromosom jadi separuh dalam gamet ni. So, ni meiosis lah. Mitosis tak ada benda-benda tu. Okey, saya tunjuk lagi berkenaan dengan soalan yang keberapa pula? Yang ke-9. Yang ke-9. Okey. Dia kata apa yang ke-9 tu? Ada. Okey, sambung. Rajah menunjukkan jenis pembahagian sel. Ditunjukkan dalam rajah di atas. Okey, ni ialah gapo ni? Pembahagian sel di mana ni? Okey. Ditunjukkan rajah di atas. Okey, ni kita tahu laluah tak keliru ni. Kita tak keliru ni amen. Farhan sayang. Iaitu persenyawaan bukan mitosis lah ni. Mitosis ni. Mitosis yang kita ambil pelajar-pelajar cikgu. Nombor 10. Apakah persamaan di antara mitosis dengan meiosis? So, bila mana awak dapat tentang mitosis, bila mana awak dapat tentang meiosis, so kita bolehlah buat perbandingan. Perbandingannya nanti di antara mitosis dengan meiosis, kita akan tengok dua lah. Iaitu sama, dan yang keseterusnya ialah berbeza. Berbeza. Yang tak sama, berbeza. Okey, kedua-dua proses menghasilkan sel pembiakan, salah. Kedua-dua proses menghasilkan 4 sel anak, salah. Mitosis 2 je. Kedua-dua berlaku pindosilat, tidak. Kedua-dua proses melibatkan penggandaan kromosom. Sangat betul. Sangat betul. Sebab kalau cikgu ayat awak dalam hak bahagian meiosis, kalau tidak hak lain dia semua sama. Start daripada atas ni semua sama. Dia mula beza sini, mula beza. So proses penduaan, masa meiosis ada proses penduaan ni. Masa mitosis juga ada proses penduaan ni. Jadi setakat tu kalau semuanya sama. Lepas tu ke bawah barulah bermasalah. Dia tak suka. Okey. Dari segi pewarisan pula. Dari segi pewarisan ni satu topik lain lah cikgu nak mengajar sikit sebanyak awak baru ni. Jadi cikgu nak tengoklah secara mana pemahaman awak. Farhan. Okey, cikgu nak sambung dengan antara berikut yang mereka menunjukkan trait recessive. Trait recessive. Kena faham molek perkataan ni. Perkataan molek. Okey, recessive bermaksud yang mana bila dia tak nampak, tak menyerlah. Dia tak nampak dan dia tak menyerlah. Okey. Boleh menggulung lidah, rambut perai, cuping telinga bebas, iris mata. So sini cikgu akan rujukkan kepada awak sebab awak belum lagi ngapa kita ada ni, kita ada dominan dengan resesif. Cikgu akan buka-buka teks untuk tunjuk awak. Ni benda dia. Ni benda dia. Mana yang sekejap ni. Perkataan dominan. Tengok ni. Cikgu nak sebut. Perkataan dominan.
Dan seterusnya perkataan resesif. Dua perkataan ini. Okey, tengok. Ciri seperti jenis rambut dan warna mata adalah ciri diinisiasi oleh anak dari ibu bapa. So, ni kena tahu molek lah. Homolog. Perkataan-perkataan baru yang cikgu tak sebut dalam kelas ni. Tak faham? Okey. Oh, sorry. Salah. Okey. Dominan dengan resesif. Jadi, ni. Trait dominan. Allah, lajak pula. Okey. Trait dominan dengan trait resesif, kita masih belum menghafal. Jadi, hari ni cikgu nak suruh kita pakai ngapalan ni. Ni hak dominan. Maksudnya, ramai orang boleh. Orang ramai. Majoriti orang boleh gulung lidah. Majoriti orang rambut hitam. Majoriti orang telinga bebas. Maksudnya sini ada tuping telinga. Tuping telinga tak ada. Sebab masa dalam kelas bersemuka, cikgu buat dengan awak baru-baru ni kan. Masa sebelum kena PKP ni kan. Cikgu kata kan, cikgu dia tak ada tuping telinga. Tak ada tuping telinga bermaksud dia tak. Cuma orang kerja, kerana ni. Sebab cikgu ayat awak benda ni rare. Orang tu. Sebab tu kita panggil dia trait resesif. Yang bukan semua orang ada. Bukan majoriti. Kalau hak majoriti tu hak orang ramai ada. Hak orang ramai ada. Tengok, boleh menggulung lidah. Ramai orang boleh menggulung lidah. Ramai orang boleh menggulung lidah. Ramai juga orang rambut hitam atas muka bumi kita. Ramai orang normal bila dia mempunyai cuping telinga yang lebar. Dan hak resesif ni hak jari-jari orang. Ada jari orang tak boleh gulung lidah. Jadi kita pelik semua orang boleh gulung lidah tak? Nampak tak? Jadi dia resesif. Rambut perang muda, cuping telinga melekat. Mungkin tak ada, tapi dia orang ni dalam kategori resesif. Dosa dua kita tengok balik dalam soalan kita. Okey, apakah trait resesif? Okey, cuba tengok. Kalau misalnya daripada soalan kita, gulung lidah, rambut hitam, cuping telinga bebas. So, cuping telinga bebas ialah dominan. Nampak? Dominan, resesif, dominan. Ni resesif. Jantina bayi ditentukan oleh umur ibu bapa yang salah. So cikgu akan buat baru. Ya. Sebenarnya yang menentukan jantina anak ialah sperm, Y daripada sperm. Kalau daripada ibu, ovum tak boleh. Ovum tak ada pun Y. Tak kat sebelah. Dia hanya menentukan yang lelaki perempuan sahaja. Jadi yang menentukan jantina anak mesti daripada ayah. Okey, kromosom seks dalam sperm betul. Jawapan kita ialah C. Jawapan kita ialah C. Jantina seorang bayi ditentukan oleh kromosom seks dalam sperm. Makanan ibu ni memang tipu lah. Tak ada kaitan pun makanan ni. Tak ada kaitan. Rajah 13 menunjukkan kasukan monohybrid dengan dua trait bunga, pokok bunga. Monohybrid dengan dua trait berkenaan dengan pokok bunga. Kawin campur lah ni. Ni kawin campur lah. Kalau kita nak kena kawin campur. Boleh tak? Okey, so tengok apa yang berlaku. Apa yang berlaku sini kita boleh cek. Tengok soalan kita nak kahwin macam mana. Okey, ada dua pokok. Apakah genotik bagi kedua-dua induk? So tengok Hak induk.
Anak dia ni so je jadi hak ni. Kalau kita buat hak induk hak ni A, tengok ni hak ni A, dapat A ni. Maknanya induk ni T besar, induk so lagi ni T kecil, T kecil. T besar dominan, T kecil resesif. Okey, bila cikgu pecah ke, T besar, pecah ke, T kecil, T kecil. Kawin. Sorry. Ni kau ni, kau ni. T besar, T kecil, T besar, T kecil. Ha, ha. Besar, T kecil, T besar, T kecil. Jadi anak dia tinggi, 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 tinggi. Sebab ada T besar belakang. Tinggi, tinggi, tinggi. Okey, ni salah. Kawin B pula. Kawin B pula. T besar, T besar, T besar, T kecil. Kawin, 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 kawin. T besar, T besar, T besar, T kecil, T besar, T besar, T besar, T kecil. Salah. Kawin C pula. Sini pula. T besar, T kecil, lagi T kecil. Oh, tak muat, tak muat. Belum keruai. Ambil sikit lagi, 5 minit lagi. Sabar, cikgu pergi sikit je lagi. Okey, lagi sekali. Soalan C ni. T, T besar, T kecil, T kecil, T kecil. Okey, kawin, 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 kawin. T besar, T kecil, T besar, T kecil, T kecil, T kecil, T kecil, T kecil. Tinggi, tinggi, rendah, rendah. Salah juga. Tinggi, 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 rendah. So, automatik lah jawapan kita B. Cuba kita buat mata. Tengok ni. T besar, T kecil, T besar, T kecil. Okey, T besar, T besar, T besar, T kecil. Okey, T besar, T kecil, T kecil, T kecil. Ya, dah. Okey, jawapannya D. Okey, Farhan, kita ada masa beberapa minit lagi nak habis kelas. Kita start kelas pukul 2.30, pukul 3, pukul 4. Kita habis sejam setengah. Cikgu nak tanya, cikgu tak boleh nak pergi lagi sebab cikgu takut tak sempat untuk urai, ambil masa lebih pula. Farhan, nanti cikgu akan beri soalan-soalan ni dalam grup WhatsApp ni. So, kalau misalnya duduk saja tu, tolong tengok sikit sebanyak. Tolong tengok sikit sebanyak supaya kita lebih faham. Supaya kita lebih faham. Hak mana nak faham daripada soalan, hak mana nak faham daripada baca, hak mana nak faham daripada baca nota. So, nulis nota, semua benda tu membantu untuk meningkatkan pemahaman kita. Okey, soalan ada saya kita panggil cikgu. Ayat cikgu sebelum cikgu bismillah. Farhan? Farhan?